Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah. Hai, saya kembali menceritakan kisah seram. Walaupun hari ni macam toncik, anggaplah saya jin pakai toncik hari ni. Thank you so much kepada semua yang DM dekat IG, semua tanya mana hilang kisah seram. Kita hari tu sibuk sikit untuk program Astro The Chosen One kan. So now sesi rakaman dah habis, so kita ada masa balik lah. Sebelum ni kita ada upload video Luka Sikta dengan Kimi Kimo. Dah tengok ke belum? So kali ni, yes, I'm back with new content. Yes, daripada email. Walaupun dalam video yang lepas I ada mention yang I nak cerita pasal this one legendary singer tu kan, tapi sebab I lambat sangat nak keluarkan new content, so I rasa I hold dulu yang tu. I baca email dulu sebab orang dah hantar lama. Lepas tu kau sibuk kerja, so kau nak ignore ke email orang hantar ni? Takkan. So I baca, and I dah jumpa satu story, dia hantar lama dah. So I akan cerita hari ni kisah ibu kepada botak, bukan nama sebenar, yang datang balik rumah lepas dia meninggal. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, untuk timeline cerita ni I tak tahu dia baru berlaku ke, atau dia kisah yang lama ke, atau few years back ke, tak pasti sebab tak ada timeline. Botak ni cakap dia anak tunggal berumur 45 tahun. Cuma I tak pasti adakah 45 tahun ini atau sewaktu kisah ni berlaku lah. So tak apalah, benda tak penting kan. Tapi cukup kita tahu abang botak ni 45 tahun. Seperti mana yang banyak kita dapat kisah-kisah sebelum ni lah, bila ada kejadian kan dia jadi trauma untuk berumah tangga. Tapi kenapa dia trauma nak berumah tangga ni? Ada kena-mengena juga sebab waktu umur dia dalam 20-an macam tu, dia pernah bertunang. Tapi tunang dia minta putus tanpa sebab yang kukuh. Tak ada alasan, tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada apa, tiba-tiba nak putus tunang. So botak ni dia jadi broken. Lamalah dia broken sebab sampai umur 45 tahun pun dia tak kahwin lagi kan. Dah lah anak tunggal, tak ada adik-beradik. Begitu lonely lah hidup dia ni kan. Broken punya hal. Tak pernah dapat tahu kenapa dia ditinggalkan sampailah selepas mak dia meninggal. So dia kata waktu ni dia terjumpa semula bekas tunang dia dekat tanah wakaf. Okey, tanah wakaf ni untuk mereka yang tak tahu, yang mungkin bukan dari komuniti Melayu, tak biasa duduk dalam komuniti Melayu ke. Tanah perkuburan kadang-kadang itu adalah tanah yang diwakafkan. Ada pemilik, lepas tu dia wakafkan tanah tu untuk jadi tanah kubur. Dalam bahasa pasar orang-orang Melayu ni, bila kita cakap kita pergi kubur, selain kataan kita cakap kita pergi tanah perkuburan, kita akan sebut tanah wakaf. So yes, so dekat tanah wakaf ni dia jumpa bekas tunang dia. Kenapa dia dekat tanah wakaf ni? Sebab dia visit kubur mak dia. Mak dia baru-baru meninggal waktu ni. Bekas tunang dia datang dengan suami dengan anak-anak ni. Dah macam drama, macam datang kat tanah wakaf nak jumpa aku. Kenapa kan? Bawa family, happy family kau tu. Aku ni lah mak baru meninggal ni. Tapi bekas tunang dia datang untuk melawat bekas mak mentua tak jadi dia tu. And also nak jumpa dengan botak, nak ceritakan hal sebenar. So right now I kena bawa korang balik 20 tahun lebih dululah. Waktu ni botak, dan kita namakan bekas tunang dia ni Cempaka. Sebab dia tak tulis nama dalam email ni, so dia tulis, kita bagikan je lah nama Cempaka. I memang suka nama bunga kan. So anyway, 20 tahun yang lalu Cempaka dia ada bagi tahu botak dia nak datang rumah. Dia nak berkenalan lah dengan mak botak sebab waktu ni dah bertunang apa semua kan. So dia nak belajar masak katanya sebab Cempaka ni tak pandai masak. Dia dah pesan kat botak suruh bagi tahu mak lah nak datang sebab kita tak nak lah jadi macam walaupun bakal masuk keluarga tu, tak adalah Cempaka tu nak terjah rumah orang kan. So dia dah pesan kat botak bagi tahu mak tau, nenek-nenek semua. Cuma botak ni dia terlupa nak bagi tahu mak dia sebab pada pandangan botak dia kata kalau nak difikir-fikirkan sebab je lah dia terlupa nak bagi tahu mak dia. Tapi waktu tu kenapa dia tak bagi tahu mak dia? Satu, sebab dia terlupa, and satu lagi dia rasa macam
tak payah bagi tahu je lah. Macam bukannya mak dia tu bekerja ke apa, so rumah orang tua duduk rumah memang tak ada apa. So kalau kau datang tak jadi masalah lah. Macam tu. Logik akal orang lelaki ya. Logik akal orang lelaki. So semua dengar take note. Kalau tunang pesan kat korang, suruh bagi tahu mak, ayah, keluarga kita nak datang, kena sampaikan. Sebab waktu cempaka datang ni, cempaka ingatkan botak dah bagi tahu mak dia. So cempaka dia dah expect yang botak dah bagi tahu yang cempaka nak datang kan. So cempaka ni dia sajalah nak macam naik rumah sesenyap macam boom. Mak macam tu, nak macam nak terkejutkan, bukan nak surprise. Sebab dia tahu pada waktu itu cempaka tahu yang botak dah bagi tahu. So dia cuma nak macam terkejutkan je lah bakal mak mentua dia. So dia naik rumah tu diam-diam. I assume rumah kampung, sebab you kena naik tangga untuk masuk rumah. Lepas tu dia macam tak bagi salam, tak bagi apa. Dia just masuk, dia tengok macam kosong. So dia pergilah nak masuk dapur. Sebab cempaka assume botak bagi tahu mak dia cempaka nak belajar masak. So mestilah mak dah berada di dapur untuk persiapan lah nak ajar masak kan. So dia pergi kat dapur tu diam. Waktu cempaka nak masuk dapur ni, dia ternampak mak botak tengah mencangkung atas periuk nasi. Waktu ni mak botak tengah membelakangkan cempaka. So maybe dia tengah menghadap tak tahulah menghadap tingkap ke menghadap apalah, tapi dia belakang. So cempaka hanya nampak belakang macam mak buat apa ni? So cempaka macam terkejut. Sebab bukan sebab mencangkung tu yang cempaka terkejut. Sebab waktu ni cempaka tak boleh proses pun apa. Cempaka just nampak. Tapi yang buat cempaka tergamam adalah sebab mak botak tengah baca something yang berbunyi macam ramai-ramai chanting, macam dia macam bunyi berdengung, baca something macam baca mantra ni lah. Itu yang buat cempaka tergamam. Sebab masuk rumah tak dengar. Bila sampai ke dapur tu, baru dia dengar yang mak botak macam tengah baca mantra berulang-ulang tau. Sampai bunyi tu macam berdengung. Exactly macam dalam cerita-cerita hantu Thailand. Maybe dia macam maybe bunyi macam tu. I tak pasti sebab I pun tak tahu nak sebut apa, sebab I tak pandai bahasa Thailand. But I faham situasi dia cakap bila bunyi tu macam berdengung dan berulang-ulang. Cempaka tak tahu nak buat apa sebab dia tergamam. Waktu dia tergamam tu, dia nampak asap dari periuk nasi tu naik ke atas. Asap tu masuklah dalam kain mak botak. So mak botak ni tengah buat nasi tangas. So cempaka macam, aku nak datang belajar masak, kenapa kau buat nasi tangas? Kau nak buat aku tunduk kat kau ke? Dalam dia terperanjat tergamam, dia tak bunyi, tak ada tak ada dia just terus macam cepat sedarkan diri. Sebab dia tak boleh gerak ni, terkaku. So dia just cepat sedarkan diri dia and just blah. Cempaka plan nak memang balik hari pun. So memang tak ada bawa baju, tak ada apa, tak perlu nak stress. Sebab rumah botak punya mak ni hanya dekat Tanjung Malim. So it's near to KL, so dia boleh balik. Tak perlu takut, tak perlu risau, tak perlu jauh perjalanan, tak ada. Kalau dia stay lagi dia takut. So sejak daripada hari itu, cempaka balik. Cempaka tak bagi tahu pun parents dia kenapa. Cempaka cuma cakap minta parents dia bagi tahu, parents botak, yang dia nak putus tunang, dia tak nak kahwin. Sebab cempaka kata dia takut nak masuk dalam keluarga botak. Sebab kalau mak pengamal, takkan anak tak mengamal. So cempaka takut untuk berada dalam keluarga yang mensyirikkan Allah. Botak just dengar sambil meleleh lah air mata. Dia cakap jatuh lah air mata dia juga. Setelah bertahun-tahun baru dia tahu kenapa ex tunang dia tinggalkan dia kan. Tapi dia tak respon. Dia kata dia dengar je. Dia dengar cempaka cerita apa semua. Dia tak ada nak marah, tak ada tak ada Dia kata dia just biar orang tu explain. Alhamdulillah orang tu explain. At least ada closure. Botak just ucap terima kasih sebab explain. And pulanglah cempaka bersama suami dan anak-anak dia. Botak tak ada simpan dendam. Botak tak ada rasa apa sebenarnya. Sebab botak sebenarnya dia dah tak tahu nak rasa apa dah. Sebab bukan sebab botak broken sangat, tapi dia cuma mampu termenung. Dah 2 minggu botak cuti kerja, botak cakap. Dia apply cuti bukan saja-saja. Mak dia baru meninggal seminggu. Tapi seminggu sebelum mak dia meninggal, botak didatangi mimpi yang teruk. Sangat teruk.
Semuanya dalam berbentuk ngeri. Botak tahu mimpi ni cuma mainan syaitan apa semua kan. Macam it's just a bad dream. Bangun ludah 3 kali, bacalah apa-apa, sambung tidur. Tapi yang buat botak ni macam bercelaru, jiwa tak tenteram ni sebab dalam setiap mimpi-mimpi ngeri tu, jelmaan ngeri tu adalah ibu dia sendiri. Ini seminggu sebelum mak dia meninggal tau. Dan setiap kali mimpi tu, mak dia akan cakap ayat yang sama je. Mak dia akan panggil nama dia dan mak dia akan cakap, tolong, tolong botak, tolong mak botak, tolong. Dengan keadaan kaki terputus, berdarah-darah, merecik-recik darah. Ada juga dalam keadaan kulit tersiat-siat, meleleh-leleh darah. Ada yang dalam sangat ngeri, semuanya tu kopek-kopek rambut, tinggal sehelai 2 datang minta tolong botak, tolong mak botak, tolong. Setiap hari, setiap kali botak tertidur mesti mimpi mak dia mata terkeluar, mak dia lidah terjeli, terputus darah, memancut-mancut. Ya Allah, semuanya dalam keadaan ngeri dan minta tolong botak. That's why botak seminggu sebelum mak dia meninggal tu dia memang dah balik kampung dah. Sebab dia rasa tak sedar hati. Kenapa mak dia macam tu? Kenapa didatangi mimpi yang macam tu? So dia balik kampung. So dalam proses dia mendapat mimpi tu, mak dia tak sakit pun, botak cakap. Tapi somehow mak dia meninggal. Dan dia kata dia tak boleh nak explain cara mak dia meninggal. Mungkin itu adalah aib keluarga, I tak pasti. Tapi seminggu selepas dia balik kampung tu, mak dia meninggal. Botak cakap to be honest, untuk didatangi mimpi-mimpi aneh ni, dia bukannya tak biasa. Sebab masa arwah bapak dia meninggal dulu pun, masa baru-baru arwah bapak dia meninggal, dia dah start dapat mimpi-mimpi pelik. Tapi mimpi pelik ni tak pernah jelmaan arwah bapak dia. Akan ada malam yang tiba-tiba dia mimpi teruk, macam kena seret ke, diri dia disiat ke. Dia pernah mimpi ngeri. Sebab tu bagi dia, mimpi ngeri ekstrim-ekstrim ni bukan benda baru. Dia dah terbiasa, especially lepas bapak dia meninggal. And dia menganggap benda tu adalah psychological effect. Sebab dia baru kehilangan bapak, jadi dia mental torture lah. Macam sebab dia anak tunggal, so dia memang rapat dengan parents. So bila kehilangan bapak tu yang kadang-kadang terbawa ke mimpi kot. So dia psycho balik diri dia, macam it's just a dream, it's just a dream. So lama-lama mimpi tu berkurangan. Itu yang bila dia mimpi balik mak dia tu, dia jadi jiwa kacau. Sebab mimpi tu memang jelmaan wajah mak dia tau. Itu yang buat dia rasa tak boleh kerja. Dia terbawa-bawa ke jaga. Bila faham tak, bila korang dah terjaga pun korang still terfikir-fikir. So sebab tu dia ambil cuti balik kampung. Botak ni dia tak pastilah apa dosa yang mak dia dah buat sesama manusia ke apa. Dia tak pastilah apa-apa. Cuma lepas cempaka cerita tu yang dia orang jumpa kat tanah wakaf tu, dia just balik rumah. Dia baliklah rumah pusaka tu. Mak dah tak ada, bapak pun dah tak ada. So dia baliklah rumah tu, duduk sorang-sorang termenung. Dia kata dia bukannya sedih dengan cerita tu. Dia dah tak rasa apa. Dia just termenung. Dia tenung je lah. Dia tahu cuaca waktu daripada siang dah bertukar malam. Dia tengok waktu beralih, berubah. Dia nampak tadi cerah, kini dah gelap. Dia rasa kosong. Dia rasa macam aku ni mak tak ada, bapak tak ada. Bekas tunang tinggalkan aku sebab mak aku pula. Aku baru tahu. Bertahun-tahun tak tahu. Tapi tak tahu nak rasa apa dah. Sebab dia rasa Tuhan tak sayang dia. Tuhan tarik semua-semua orang yang dia sayang. Sayup dalam dia berfikir bercelaru, fikir Tuhan tak sayang, hidup aku tak guna, hidup aku tak ada orang, hidup aku kosong. Dalam dia serabut fikir tu, sayup dia dengar suara menangis. Mak dia menangis. Kan I cakap, botak tak rasa apa-apa pun bila cempaka cerita pasal mak dia buat nasi tangas tu. Sebab perkara tu bagi botak tak ada apa. Sebab tangisan tu, botak tahu tu mak dia menangis. Sejak mak dia meninggal, malam tu mak dia memang datang dekat rumah tu, nangis, minta tolong. Dah berhari-hari dah mak botak datang dalam keadaan berkapan. Kain kapan mak dia kotor, ada kesan tanah. Mak dia datang.
mak dia nangis. Mak dia nangis. Tiap malam tu, mak dia nangis. Mak dia mengadu. Mak tak sempat nak minta maaf dekat arwah bapa. Tolong mak buta. Mak nak minta maaf. Tolong mak buta. Mak dia nangis. Minta tolong. Oh, tak takut. Tapi tu mak dia. Itu je cara untuk dia tengok lagi mak dia. Walaupun dalam keadaan yang dia takut. Tapi tu mak dia. Oh, tak kesal. Itu pengakhiran mak dia. Dia tak tahu apa lagi dosa yang mak dia pernah buat. Tapi cukup bila Cempaka cerita yang mak dia buat nasi tangas tu, dia dah faham kenapa mak dia beria-ria nangis nak minta ampun ke arwah bapa. Ada banyak persoalan yang mencelarukan kepala dia. Adakah nasi tu juga dimakan buta? Atau nasi tu hanya untuk arwah bapa? Dia tak tahu. Dan dia tak pernah pun berbual-bual dengan arwah mak dia yang datang dekat rumah tu tiap-tiap malam. Sebab dia sendiri pun takut nak berinteraksi. Jadi cukup dia waktu malam dia akan tahu mak dia datang. Dan setiap malam itu mak dia hanya menangis dan merintih minta tolong. Tolong mak dia supaya boleh minta ampun dari arwah bapa. Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi hari ini. Kenapa I pilih kisah ni untuk I cerita setelah sekian lama I tak bersiaran? Ialah sebab I tak pernah dapat cerita yang sedih macam ni tau. Dia, I faham kepada botak yang merintih, yang menangis-nangis dekat dalam mimpi ke luar mimpi ke, yang tepi tingkap ni jelmaan ibu awak tu bukan ibu awak, baik dalam mimpi atau baik yang menangis-nangis merintih kat luar tingkap tu. It's not. I faham ada benda yang mungkin ibu awak telah lakukan sewaktu beliau masih hidup. Jadi ini adalah mainan-mainan benda-benda tu tau untuk osakkan you punya minda. Maybe I pun tak pasti selepas botak hantar email ni, maybe dia dah dapatkan rawatan ke, mesti dah settle ke isu ni. Dah lama dah dia hantar email ni, cerita ni. So I harap ketika video ini diupload, botak pun dah okey dengan kehidupan dia, yang segala apa yang membelenggu, segala apa masalah telah pun selesai mudah-mudahan lah ya. Sebab I percaya botak pun sedar itu bukan mak dia. So mesti botak pun dah ambil langkah-langkah yang sepatutnya lah. Maybe cari ustaz ke apa kan. Mesti I pasti. Pengajaran, macam usually I ada banyak benda nak cakap bila pengajaran tak ada. Bila dalam kisah ni, if we were to put ourselves in his shoe, dia tak mudah lah benda ni tak semua orang boleh hadap. Tiba-tiba ada benda menjelma menangis kat tepi rumah, tapi tu mak kau, macam tak boleh, susah. Cuma apa yang I boleh cakap sebagai orang yang tak mengalami, sebagai orang yang hanya berkongsi kisah, andai kata perkara ini juga berlaku kepada anda di luar sana, know that whatever yang jelma tu bukan arwah. Tak kisahlah arwah mak ke, arwah bapa ke, arwah kawan ke, arwah saudara mara, tok nenek, bukan tu bukan dia orang. Nak cakap banyak pun I bukan orang yang tepat when it comes to bab-bab agama. Tapi benda basic tu kita semua tahulah kan. So kita saling mengingati lah. Once orang dah tak ada, dia dah ke alam barzah dah. Dia tak akan boleh datang dah. Tak ada. So itu yang kita percaya. So kena bawa berubat, kena cari ustaz rawatan syifa untuk hentikan gangguan ni. Sebab itu adalah dikira gangguan makhluk halus terhadap anda. Dia bukan rayuan daripada kubur, tak ada dah. So sekali lagi saya nak ingatkan, kalau anda ada kisah lebih kurang sama atau anda ada kisah yang ingin anda sampaikan, kisah-kisah berkenaan dengan dunia gaib, pengalaman seram, pengalaman mistik, pengalaman aneh yang tak dapat nak di-explain secara saintifik, jangan simpan seorang. Jom kita kongsi beramai-ramai, sebab daripada kisah anda tu mungkin ia boleh menjadi rujukan untuk orang lain, so that kalau berlaku benda sama dekat orang, diorang dah tahu dah apa nak buat. Hantarkan kepada email farahfaisalhello@gmail.com. Boleh je follow Twitter, TikTok. Kita boleh berkongsi-kongsi lah, kita community social media ni, okay? So apa-apa pun, I harap korang semua jaga diri baik-baik, and insyaAllah kita jumpa lagi next week dengan kisah yang lain. Bye. Assalamualaikum.